Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini, malam Isnin, malam Selasa, hari ini 7 hari bulan tuan-tuan, Ogos 8 hari bulan Ogos, insya-Allah. Sekali lagi saya menyampaikan kuliah di Surau An-Nur, fasa 2 Seremban Selatan tuan-tuan. Alhamdulillah, dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa kuliah saya, tema dia ialah tentang pengukuhan iman, atau pengukuhan akidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan serik-serik, jangan jemu bila setiap kali saya menyampaikan kuliah, saya menekankan pentingnya iman, tuan-tuan, kerana bagi kita ini iman merupakan asas kepada perubahan-perubahan yang kita nak lakukan, tuan-tuan. Kalau kita melihat kembali kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selama 13 tahun memokuskan dakwah baginda di Mekah ini hanya iman dan akidah, tuan-tuan. Sebab tu apabila kekuatan iman para sahabat baginda telah terbina, maka sahabat-sahabat Nabi SAW mampu untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, walaupun umpamanya mereka terpaksa bersama-sama dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah, meninggalkan bumi Mekah yang mereka sangat cintai, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan sanak saudara mereka, tuan-tuan. Ini semua kerana kekuatan iman mereka, tuan-tuan. Dan iman juga, tuan-tuan, ini membolehkan kita melakukan sesuatu. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kamu melihat mungkar, falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Maknanya dengan kekuasaan lah, tuan-tuan. Kalau dikuasa, ketua jabatan ke apa, tuan-tuan, atau ketua apa-apa sekalipun, tuan-tuan, kalau melihat kemungkaran, maka hendaklah diubahnya dengan kuasa yang ada pada mereka. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau mereka tidak mampu, tidak ada keupayaan, maka hendaklah dia menegurnya dengan kata-kata, dengan lisan. Dan kalau juga dia tidak mampu, tuan-tuan, fa illam yastati fa biqalbihi, barang siapa yang tidak juga mampu, maka hendaklah dia membenci mungkar tadi dengan hati dia. Dan kemudian Nabi sebut wa hadza ad'aful iman, ini adalah selemah-lemah iman. Jadi perkara-perkara mungkar ni, tuan-tuan, memang hati kita tahu benda itu tak betul, sebab bila disebut mungkar, memang hati kita tahu perkara itu tidak betul, tuan-tuan. Umpamanya minum arak, berjudi, tuan-tuan, mencuri. Kalau kita tahu umpamanya, tuan-tuan, kawan kita yang akrab dengan kita nak tahu dia mencuri, tapi kita tak benci, kita tak tegur dia. Dah lah tak tegur, tuan-tuan, kita pula tak benci dengan hati kita. Bila kita tidak benci dengan hati kita perbuatan mencuri ini, tuan-tuan, maka seolah-olah yang iman yang paling lemah pun kita tidak ada, tuan-tuan. Jangan sampai kita kata sekurang-kurangnya nanti dia boleh bagi kita sikit. Itu lagi teruk, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita perlu mengukuhkan dan menguatkan iman kita. Dan cara bagaimana nak menguatkan iman ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan ini pun banyak kali saya ulang dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan, seperti mana yang Allah Ta'ala
firmankan dalam surah Fusilat ayat nombor 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidak akan cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia, yakni Allah, menjadi saksi kepada segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya membuat perbandingan. Dalam kuliah-kuliah saya buat perbandingan di antara apa yang Allah Ta'ala sebut dengan Quran, dalam Quran berkaitan dengan alam, dengan apa yang ditemui oleh sains, tuan-tuan. Sebab alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala apabila menyatakan itu dalam Quran, pasti dibenar, tuan-tuan. Umpamanya pada malam ini, tuan-tuan, saya nak tunjukkan terlebih dahulu. Tadi Imam Tuan Haji Ramalan ada menyatakan saya akan membawa kisah tentang lalat, tuan-tuan. Lalat juga disebut dalam Quran, tuan-tuan, dan juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Mari kita tengok satu, tuan-tuan, di antaranya. Kita lihat di sini. Dan kajian-kajian berkenaan dengan serangga ni disebut dalam disiplin ilmu sains sebagai entomologi atau entomologi kalau dalam bahasa Melayu. Entomologi, tuan-tuan, kajian tentang serangga. Apa juga serangga yang ada di keliling kita. Kalau kita kaji, maka kita jadi entomologist lah, tuan-tuan. Dan dalam Quran terdapat banyaklah cerita-cerita tentang serangga ni, tuan-tuan. Umpamanya Allah Ta'ala menyebut tentang nyamuk betina. Allah Ta'ala menyebut tentang lalat. Allah Ta'ala menyebut tentang semut, menyebut tentang belalang, tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebut tentang anak-anak. Jadi mari malam kini kita tengok satu, tuan-tuan. Kita tengok lalat yang disebutkan dalam Quran, tuan-tuan. Dalam ayat nombor 73 surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu duribat masalul fastami'u lahu la wijtama'u lahu wa in yaslubuhum zubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu da'ufa talibu wal matlub ma qadarullahu haqqu qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Sadaqallahul azim. فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Sadaqallahul azim. Kita tengok maknanya, tuan-tuan. Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain daripada Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, yang lemah dan meminta dari mendapat hajatnya, dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Tuan-tuan, itu lebih kurang maksud dan tafsirnya sekali, tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala berceritakan tentang zubab. Zubab ini ialah lalat. Lalat ini dia pelbagai spesies, tuan-tuan, berbagai jenis, bukan satu lalat rumah itu aja. Bukannya housefly semata-mata, tapi ada beberapa lagi jenis lalat, tuan-tuan. Yang menarik, tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan la yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu. Mereka tidak akan dapat membuat satu seperti lalat pun walaupun mereka saling bantu, walau mereka dikumpulkan untuk
menghasilkannya, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dalam bidang ilmu sains ni, tuan-tuan, memang ada saintis dah memulakan usaha-usaha untuk mencipta benda hidup. Tuan-tuan jangan terkejut, mereka berusaha untuk menghasilkan benda-benda hidup dah berpuluh-puluh tahun lamanya, tuan-tuan. Bukan sekarang saja, tuan-tuan. Berita yang baru kita terima daripada media sosial ini, tuan-tuan, saintis telah berjaya menghidupkan kembali babi, seekor babi yang mati telah dihidupkan kembali oleh saintis, katanya lah, tuan-tuan. Saya membaca sikit saja. Tetapi, tuan-tuan, usaha-usaha untuk menghasilkan benda hidup ni, tuan-tuan, di kalangan saintis ini telah lama berlaku, tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Ini satu berita, tuan. Allah Ta'ala menyebutkan 1435 tahun lebih kurang, tuan-tuan. Ini masa akan datang ni akan ada orang yang cuba menghasilkan benda yang hidup. Dan sekarang ternyata ramai saintis biologis, tuan-tuan, biologi ataupun apa yang disebut sebagai genetik ini cuba menghasilkan benda hidup. From chemical to life, scientists try to build cell from scratch. Daripada kimia kepada hidup, saintis cuba untuk menghasilkan sel daripada kosong, daripada zero, tuan-tuan. Ini lebih kurang begitulah. Dan ini cubaan. Saya bacakan dia punya petikan berita ni, tuan-tuan. And funders and university administration are increasingly backing such a goal. Orang yang kalau kita nak buat research, dia kena ada memberi dana, tuan-tuan. Kalau tak ada dana memang tak boleh. Kalau universiti kita contohnya tak ada dana, universiti kita tak ada dana nak buat research, tuan-tuan, maka ilmu baru tidak boleh dijana. Ilmu yang baru ni, tuan-tuan, dia perlu dicari melalui proses penyelidikan, kajian. Kalau kita cuma recycle ilmu-ilmu lana, maka ilmu tu tak berkembang. Sebab tu, tuan-tuan, dalam dunia Islam, tuan-tuan, banyak buku. Memang banyak buku, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kat kedai buku, memang banyak buku-buku agama. Tetapi kandungan buku agama itu, kalau tuan-tuan perhatikan, dia sama di antara satu sama lain. Cuma penulisnya dan dia punya presentation ini yang berbeza. Kalau kita membuat research, kajian, tuan-tuan, kajian-kajian itu akan mencongkel ilmu baru. Itu yang membolehkan ilmu berkembang. Sebab tu dalam tamadun Islam, tuan-tuan, diwujudkan, kalau dalam zaman Al-Ma'mun, diwujudkan Darul Hikmah, di mana Darul Hikmah ni dia membawa buku-buku daripada luar, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan mereka yang menterjemahkan ke dalam bahasa Arab buku-buku tersebut akan diberi ganjaran yang tinggi. Mengikut ceritanya, contohnya kalau dia ada satu buku seberat 1 kilo, dia akan diberi upah sebanyak 1 kilo emas, tuan-tuan. Dan di situ kena berlaku inovasi, tuan-tuan. Saya cerita itu dulu, tuan-tuan. Kena ada berlaku inovasi. Sarjana Islam seperti Al-Khwarizmi, dia belajar ilmu matematik antaranya daripada India. Sistem nombor yang kita guna tu, tuan-tuan, yang kita guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu, tuan-tuan, sebenarnya dia asalnya sistem nombor Hindi. Tetapi Al-Khwarizmi ambil je, bawa ke Baghdad, tuan-tuan, dan diubah, dilakukan inovasi dan ditambah dengan nombor sifar, sehingga menyebabkan dia punya jumlah bilangan nombor tidak terkira banyaknya, tuan-tuan. Itu sistem angka Muslim, tuan-tuan. Dan begitu juga dengan kertas. Sarjana Islam, dia mempelajari cara kuno membuat kertas daripada negeri China, tuan-tuan, bawa ke Samarkand di Uzbekistan, tuan-tuan, dan dia buat inovasi, tuan-tuan. Dia buat inovasi dan mereka menghasilkan
kertas yang lebih berkualiti. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau kita merujuk kepada tamadun Islam, di Baghdad ini telah terdapat banyak buku-buku yang menggunakan kertas, dan buku-buku itu tuan-tuan diapit dengan jilid, buku-buku itu atas bawahnya diapit dengan kulit, dan kulit itu disebut dalam bahasa Arab sebagai jild. Sebab tu tuan-tuan, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Itu jilid namanya tuan-tuan. Dan apabila kalangan orang Mongol yang datang untuk menyerang Baghdad, ya, orang yang tidak berpengetahuan tuan-tuan, ya, mereka ambil buku-buku itu dan dibuang ke sungai Tigris dan Euphrates tuan-tuan, kan, sehingga kan, ya, dia punya dakwat tu tuan-tuan, ya, telah luntur dan menyebabkan, ya, sungai Tigris yang masa itu memang jernih barangkali tuan-tuan menjadi hitam kerana dakwatnya tuan-tuan. Itu kemajuan yang wujud dalam dunia Islam tuan-tuan pada ketika itu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, masalah yang cukup besar, ya, apabila anak-anak kita di sekolah ni tuan-tuan tidak lagi berminat untuk menyambung pelajaran ke, ya, tertiary education atau pendidikan universiti tuan-tuan, ya, kerana pada tanggapannya, ya, pendidikan tertiary ini tidak memberi manfaat apa-apa, menganggap bahawa kalau tak ada pendidikan universiti pun, ya, masih boleh cari dia punya pendapatan ribuan juga, jual burger ke, jadi food panda ke, rider ke tuan-tuan. Ini satu malapetaka yang sangat besar bagi kita kalau, ya, kita punya minat dalam bidang sains sudah merosot tuan-tuan. Baik, saya bacakan terus. A 25 million euro Dutch project across 6 university, ada 26 juta euro daripada 6 buah university to work on building untuk membuat a synthetic cell, ya, sel-sel yang bersifat sintetik. Ni tuan-tuan, jadi mereka sanggup mengeluarkan jutaan duit untuk membuat sel sintetik ini tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita tengok, ya, antara cubaan saintis untuk menghasilkan benda hidup yang Allah Ta'ala sebutkan, ya, 1450 tahun yang lalu akan ada kalangan mereka yang cuba menghasilkan benda hidup. In newly created life form, a major mystery, ya, ada benda hidup baru dihasilkan, ia adalah suatu yang misteri, kata berita ini tuan-tuan, ya. Dan kita tengok lagi tuan-tuan, ya, ini. Tetapi ada berita daripada CNN yang mengatakan, saintis berkata, we didn't create life from scratch. Kita tidak menghasilkan benda hidup daripada zero tuan-tuan, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, jadi pandangan saintis ada berbeza. Ada yang mengatakan dia, ya, boleh dilakukan, dan ada saintis mengatakan bahawa kita bukan membina kehidupan ini daripada zero. Paling tidak dia ada dia punya bahan asas yang telah disediakan tuan-tuan. Seperti apa? DNA, deoksiribonukleik asid. Kita teruskan tuan-tuan, ya. Dan persoalan tentang mencipta benda hidup ni tuan-tuan sentiasa saja wujud. Is it possible to make a living cell? Boleh tak membuat sel-sel hidup yang baru tuan-tuan, ya? Persoalan. Dan jawapan, this is still a far cry from a fully functional artificial cell. Ini masih jauh daripada mencipta suatu sel yang memang berfungsi. The creation of which seem to be out of our reach now. Ya, pembentukan dan penciptaannya memang masih jauh daripada kita sekarang. We can take an already existing cellular, kita boleh ambil sel yang ada sekarang, ya, and put an artificial genome, dan masukkan artificial DNA ke dalamnya. Ini yang mereka lakukan tuan-tuan. Jadi mereka tidak boleh menghasilkan, umpamanya tarik, ya, atom sana, tarik atom sini, ya, tarik asid nukleik sana, kumpul ke satu untuk menghasilkan sel hidup tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, yang menariknya Allah Ta'ala sebutkan benda ini. Tengok tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok, ini Profesor Dean Kenyon, ya, seorang profesor
yang asalnya adalah seorang, saya tutup dulu, saya nak cerita tuan-tuan. Baik, Profesor Dean Kenyon ni tuan-tuan adalah seorang profesor yang atheist, maknanya dia tak percayakan adanya Tuhan pencipta. Kalau budak-budak kita yang nak mencari jalan pulang, nak cuba-cuba jadi atheist, saya nak beritahu lah tuan-tuan, Profesor Dean Kenyon ini dia kita boleh istilahkan the doyen of atheism. Doyen ni maha guru besar dalam atheisme. Kenapa? Sebab selama 40 tahun hidup dia atau lebih, 40 or more tuan-tuan, dia ini membuat kajian, membuat ketah kerja dan menyampaikan ketah kerja di seluruh dunia untuk memberi hujah bahawa Tuhan itu tidak ada. Tetapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang cerdik ini dia kena berfikir. Dia seorang ahli genetik. Orang yang belajar genetik, dia DNA ni tuan-tuan dan puan, jadi mainan dia. Maksudnya tuan-tuan, dia hidup dengan DNA. DNA dia apa dia? Deoxyribonucleic acid yang ada dalam setiap sel kita. Setiap benda hidup ni tuan-tuan ada nukleus. Tuan-tuan pun tahu, tapi tak apa, saya akan beritahu balik tuan-tuan. Tuan-tuan memang tahu ni kan? Dalam sel benda hidup ada nukleus. Dalam nukleus itu ada kromosom. Kromosom tu tuan-tuan dibina oleh DNA, deoxyribonucleic acid. Atau kalau di sekolah-sekolah kita diterbalikkan, acid DNA tuan-tuan, acid deoxyribonucleic tuan-tuan. Dan dalam bidang ilmu genetik tuan-tuan, sebenarnya DNA ini adalah satu sebatian yang sangat kompleks. Sangat kompleks, very very kompleks tuan-tuan. Untuk menghasilkan DNA yang baru, dia kena ada DNA lain tuan-tuan. Nak buat DNA yang baru, nak kena ada DNA yang lain tuan-tuan. Dan DNA lain tu dia akan menghantar message kepada DNA yang nak dihasilkan ni tuan-tuan. Itu sebab disebut messenger DNA, mRNA. Untuk buat vaksin Pfizer contohnya tuan-tuan, dia gunakan messenger RNA tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia orang ni tuan-tuan yang saya sebutkan, kalau setakat amateur aja, budak-budak kita yang cuba-cubanya ada di atheist ni tuan-tuan, saya galakkan mereka untuk melihat bagaimana Profesor Dean Kenyon ini daripada maha guru, the doyen of atheism tuan-tuan, menjadi orang yang percaya there must be God. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata kalau DNA sebatian ini sangat kompleks, bagaimana DNA yang pertama dihasilkan? Itu saja dia tak boleh jawab tuan-tuan. Hingga kan dia kata tidak mungkin, tak ada sesuatu yang plan benda ni tuan-tuan. So dinamakan yang sesuatu itu sebagai the intelligent being tuan-tuan. Intelligent being ini kita tidak heran tuan-tuan, sebab kita sebut apa? Al-alim, yang maha mengetahui. Betul tak tuan-tuan? Seorang lagi saya nak sebut tuan-tuan, maha guru, maha guru, the doyen of atheism. Nama dia ialah Anthony Flew, Profesor Anthony Flew, seorang ahli falsafah tuan-tuan. Dia memang kuat sangat menentang agama, kuat sangat menentang agama, dan dia juga terfikir bagaimana DNA ini dihasilkan. Kalau DNA ini satu sebatian yang sangat rencam, sangat kompleks, dan dia memerlukan DNA yang lain untuk menghasilkannya, maka DNA yang pertama tu bagaimana ia terbentuk? Profesor Anthony Flew ni akhirnya mengatakan bahawa tidak ada hujah lain melainkan mesti ada pencipta dia, dan dia percayakan Tuhan akhirnya tuan-tuan. Dan apabila dia mengisytiharkan bahawa daripada atheist dia menjadi theist, theist maknanya atheist kepada percayaan ada Tuhan, seluruh dunia akademik yang berpegang teguh kepada ateisme ini gempar tuan-tuan. Dan saya ada rakaman dia tuan-tuan, tapi saya tak boleh tunjukkan. Kalau tuan-tuan boleh tengok di sini tuan-tuan, tengok.
There was a view that in the latter part of the 19th century, that a living cell was essentially a featureless bag of enzymes, all kind of in true solution, not much in the way of detailed three-dimensional complexity. But of course, in the 20th century, we've made enormous strides in understanding that that's not the case at all. There is a very great degree of intricacy of architecture down in these cell units. So today everybody understands about bits and bytes, and so perhaps a useful illustration Biarkan tuan-tuan tengok video ni complexity, let's say, of the DNA molecules might be helpful. You can calculate the number of bits contained in tightly packed DNA materials. Saya buat macam ni, Facebook akan tutup ni sebab ada suara ni. As equaling 1.9 times 10 to the 18th power bits. Now that number is by many orders of magnitude vastly greater than the storage capacity of the largest computing machines that we have, the supercomputing machines. Okey lah tuan-tuan. Now moreover, the DNA itself. Nanti kita sambung lagi tajuk tu sebab saya menggunakan Facebook ni tuan-tuan, dia bila ada audio video ni dia akan stop dia sebab ni ada kaitan dengan hak cipta, publishing right. Tapi tak apa tuan-tuan ya. Jadi isunya yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kalangan etis-etis dan kalangan saintis yang etis akhirnya mengatakan bahawa Tuhan itu kena ada yang menciptakan alam semesta ini. Dan satu lagi sekarang ni tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok James Webb Telescope Ada tengok? Tuan Haji Ramlan ada mengikuti tak perkembangan James Webb Telescope? Teleskop James Webb ini dia boleh tengok permulaan kejadian alam semesta tuan-tuan. Nanti insya-Allah saya ulas. Jadi saintis tengah duk fikir yang permulaan tu, sebelum permulaan tu apa yang ada? Sebelum permulaan berlaku, apa yang ada? Dia kan mengemukakan teori something originated from nothing. Itu teori dia. Sesuatu yang mawujud datangnya daripada sesuatu yang ghair mawujud. Ini persoalan falsafah tuan-tuan Dan bagi kita tak ada masalah tuan-tuan untuk meyakini. Bagi kita percayakan Allah tu apa dia sifatnya tuan-tuan? Badi'us samawati wal ard, pemula, from nothing. Dia memulakan sesuatu daripada sesuatu, memulakan sesuatu, mencipta langit dan bumi daripada sesuatu yang tidak mewujud tuan-tuan. Baik, itu kita buat perbandingan tuan-tuan. Nah, satu lagi yang disebut dalam ayat ni tuan-tuan berkaitan dengan apa lalat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam apa ni ayat tersebut, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Tuan-tuan, ini ayat Quran ni diturunkan 1400 lebih tahun yang lalu tuan-tuan, berkaitan dengan menangkap lalat. Dan disebut menangkap lalat. Tuan-tuan pernah cuba tangkap lalat tak? Cuba ya. Tapi tuan-tuan sebenarnya menangkap lalat ni, kita tengok perkataan salabu ni tuan-tuan, salaba ni daripada perkataan mencuri, steal, mencuri, dicuri makanan kita ke apa, kita tak akan dapat ambil balik dia tuan-tuan. Dan dalam konteks ini tuan-tuan ada beberapa jenis lalat tetapi kebanyakan lalat tu memang susah nak ditangkap tuan-tuan. Mari kita tengok tuan-tuan. Ini perkataan lalat salaba bermakna seize, tangkap, carried off, stole, rob, plundered. Inilah dengan cara kasar tuan-tuan. Baik, kita tengok tuan-tuan. Sekarang kita tengok kajian ahli entomologi. Tuan-tuan tengok ini. Tengok tuan-tuan ini daripada physics org, physical. How hunting robber flies snatch victim from the air. Robber fly snatch, salaba snatch. Ada jenis lalat yang akan rampas benda dan
Ya, bila dirampas ni tuan-tuan, memang tak dapat diambil balik tuan-tuan. Tengok, robber fly still, lives, still robber fly. Fly juga tuan-tuan, flies. Baik, the name robber flies reflect their notoriously aggressive predator habit. Nama yang disebut sebagai robber fly ataupun lalat perompak ni menggambarkan dia punya agresifnya, PL yang agresif. They feed mainly on exclusively on other insect, dan mereka makan serangga-serangga lain. As a rule, sebagai peraturan, they wait in ambush. Dia akan tunggu in ambush dan catch their prey in flight. Masa dia punya mangsa dia terbang, dia tangkap. Kita tengok tuan-tuan, macam ni lah. Yang ini tuan-tuan, ini ialah flies. Dia punya ini disebut sebagai robber fly. Dia tangkap serangga ni masa serangga dia terbang tuan-tuan. Baik. Ni tengok tuan-tuan. Ini belalang dan di atasnya itu fly. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan. Ini pun This butterfly is a remarkable insect. You could call it the top gun of the fly world. It can spot, track, and Tengok, kill tuan-tuan. prey in half a second. That is the equivalent of a human spotting and catching his prey at the other end of a football field. Okey tuan-tuan. How does it do this? Itu tentang lalat. Okey tuan-tuan. Yang kita tengok lagi tuan-tuan, ini robber fly. Jadi jenis lalat juga, robber fly, thief robbers, thief robbers dan sebagainya lah tuan-tuan. Ini okey, tak apa. Ini saya nak tunjukkan ada benda tu tuan-tuan. Bila disebut salabah tu, rob tu memang ada di kalangan serangga. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu apa dipanggil. Satu lagi tuan-tuan, saintis buat kajian. Selain daripada tadi tuan-tuan, yang mana ada lalat yang akan tangkap seperti perompak tengah jalan tuan-tuan, ada juga mereka membuat kajian kenapa lalat ni susah nak ditangkap. Why it is so hard to swat a fly? Mengapa sangat susah sekali untuk menangkap lalat tuan-tuan? Yalah, kalau kita guna pelekat tu memang boleh lah tuan-tuan, tapi nak tangkap ni memang tak boleh. Tuan-tuan ambil shell top, boleh, dia mati. Tapi kalau nak tangkap dengan tangan, memang tak boleh tuan-tuan, susah. Try to swat a fly, cuba tangkap lalat, and it will soon become clear, dan akan menjadi jelas that they are faster than you. Dia bergerak lebih pantas daripada tangan kita. Tangkap, dia dah terbang. Sebab dia lagi, apa sebab dia jadi macam tu, saya terangkan kemudian. Much faster, sangat cepat. But how on earth do these insect creatures, bagaimana dengan otak yang kecil boleh mengalahkan manusia dengan mudah sekali tuan-tuan. Ini buat kajian. Jadi the strikingly similar brain of fly and man. Ada sedikit sebanyak persamaan di antara, walaupun dia kecil tuan-tuan, otak lalat ini ada persamaan dengan otak manusia tuan-tuan, kata saintis. Dan saintis discover why fly are so hard to swat, dan saintis telah mendapati rahsia mengapa amat sukar untuk menangkap lalat. Tuan-tuan, ini jawapannya tuan. Why it is so hard to swat a fly? Jawapannya, it sees you coming in slow motion. Dia datang, dia melihat kita ni dengan pergerakan yang perlahan. Dia nampak kita ni, pergerakan kita perlahan tuan-tuan. Sebab tu dia ada masa nak lari. Ini tuan-tuan, ni dia see in slow motion. Lalat ini dia dapat tengok sesuatu dalam gerakan yang sangat perlahan tuan-tuan. Saya bacakan ni tuan-tuan. Seorang profesor akhirnya dapat mengesan mengenai mengapa amat sukar untuk memukul lalat dan mencari jalan terbaik membunuhnya. 5 tip untuk membunuh lalat. Ia adalah satu mesin terbang yang sangat hebat. Terima kasih kepada kebolehan terbang yang menyebabkan lalat
Ferrari dunia. Jadi dia bandingkan lalat dia dengan kereta Ferrari, tuan-tuan ya. Kereta Ferrari kan sangat laju, tuan-tuan ya. Saya lalu dekat jalan lekas, tuan-tuan. Lekas tu tak ada orang kan, tuan-tuan. Balik pada menyampaikan kuliah, tuan-tuan ya. Satu rasanya Ferrari, bukan kalau tak Lamborghini. Saya rasa Ferrari dia sangat laju, tuan-tuan ya. Sampai sekejap je hilang daripada pandangan mata, tuan-tuan. Malam, waktu malam tidak mungkin anda akan dapat memukul secara langsung bila ia terbang. Tuan-tuan ya. Dan kita tengok ini, tuan-tuan. Jadi maknanya dia lalat ni menjadi kajian. Tengok dia punya terjemahan, tuan-tuan ya. Okey, lalat, tuan-tuan ya. Memang susah nak tangkap lalat. Itu, tuan-tuan ya. Jadi itu cerita pasal lalat, tuan-tuan. Nanti insya-Allah saya akan sambung dengan tajuk lalat juga, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang lalat dalam satu hadis baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia ya. Iza waqa'a zubabu fi syarabikum falyaghmishu fihi thumma yatrahu fa inna fi ahadin janahaihi da'u wa fil akhari shifa. Ini hadis, tuan-tuan ya, yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan, dan baru sekarang ya saintis membuat kajian-kajian bahawa lalat ini dia ada racun, ada penawar. Istilahnya ada dari antibiotik dia. Ya, tuan-tuan ya, ada benda racun dia, ada antibiotik dia. Dan saya tak menjelaskan hari ini, tuan-tuan ya, sebab dia panjang. Insya-Allah kuliah akan datang saya akan menjelaskan hadis Nabi, dan banyak lagi, tuan-tuan ya, hadis-hadis yang dikaji oleh saintis sekarang menunjukkan bahawa apa yang Nabi sebut ya dahulunya, tuan-tuan ya, sekarang ni sudah dibuktikan kebenarannya, tuan-tuan. Contohnya apa, tuan-tuan ya? Menyamak ni pun orang dah buktikan. Iza walagul kalbu fil ina'i faghsilu sab'a marrah wa afrihu wa afiruhu saminata biturab. Ini pasal apa? Pasal menyamak, tuan-tuan. Itu satu, tuan-tuan. Kita tengok lagi ya, sikit lagi, tuan-tuan ya. Pasal janggut, tuan-tuan. Contohnya janggut ya. Janggut. Orang buat kajian, tuan-tuan, janggut. Hadis Nabi. An Abi Umar radhiyallahu anhuma An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalifu musyrikin wa firu lihya wa ahfu syawarib. Contohnya dia dari Sahih Bukhari ya, dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, selisihkan kaum musyrikin, biarlah jenggot kamu panjang dan potong tipis kumis kalian. Tuan-tuan percaya tak, dia menjadi kajian yang dilakukan oleh saintis di University Cambridge. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan fokus ini pada kuliah-kuliah akan datang. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia budak-budak kita yang ateis ni bertambah ramai tuan-tuan. Ya. Sebab macam-macam masalah. Budak Melayu kita